করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর ও নদী। Beten to Allah تأدرون beten pretedim kerkoim. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, apa khabar para penonton, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian? Alhamdulillah, kita bersyukur pertama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan ke atas kita. Alhamdulillah, kita memohon bantuan dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan segala urusan kita di sini. Kita juga memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kejahatan. Kita juga memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala daripada kita punya kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa kita. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan ataupun perbahasan kita tentang taubat. Okay, aku mahu bertaubat tetapi ada tetapinya lah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya edisi kali ini yang di mana pada 2 minggu lepas saya sudah kongsikan tentang mengenali dosa-dosa besar. Kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bersihkan diri kita, bersihkan dosa-dosa kita. Cumanya kadang-kala kita tak tahu apa dosa yang kita dah buat. Kita tak tahu bagaimana nak keluarkan diri kita daripada dosa ini, ataupun kita tak tahu sama ada kita dah buat dosa ini ataupun tidak. Jadi dengan itu saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang kita nak bertaubat tetapi kita tak tahu kita dah buat dosa besar. Jadi inilah yang di mana kita nak belajar sama-samalah tentang mengenali dosa-dosa besar ini, kerana dosa-dosa besar ini mempunyai ancaman yang tersendiri daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga sesiapa yang melakukan dosa-dosa besar ini, saya menasihatkan agar kita tinggalkan serta-merta dan cepatkan proses kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi mana kita mempunyai peluang untuk hidup ini. Jadi pada minggu lepas, minggu-minggu tu maknanya 2 minggu lah, minggu-minggu yang lepas, okay, saya ada kongsikan dosa besar yang pertama sekali, iaitu di antara dosa-dosa besar yang lain, inilah yang paling besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dosa yang besar antara dosa-dosa yang besar yang lain. Jadi bermaksud di sini ada ranking lah dosa besar, tapi syirik kepada Allah ni maknanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain melalui peribadatan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang lain melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamakan Allah dengan yang lain, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Di sini kita katakan sama ada orang itu menyembah Tuhan yang lain, itu merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun sama ada seseorang itu mempersamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk yang lain, itu pun juga merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun di sini juga saya pernah kongsikan tentang syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi itu adalah seseorang yang mempersembahkan ibadatnya bukan kepada Allah, tetapi kepada manusia. Bagaimana mungkin orang yang mengenal Allah, yang beriman, yang orang tu orang Islam, yang tahu tentang rukun Islam dan juga rukun iman, mempersembahkan ibadatnya kepada selain Allah. Dengan bermaksud, bertujuan dia melakukan ibadat tetapi bukan nak dapat keridaan Allah, nak dapatkan pujian manusia. Ini juga yang dinamakan sebagai riya dan sum'ah. Riya nak memperlihatkan amalan ibadatnya itu cantik sangat sehinggakan orang puji, dan itu yang dia mengharapkan pujian daripada manusia, ataupun dia nak orang ramai dengar tentang amalan-amalannya. Jadi ini pun termasuk syirik kepada Allah, dan sesiapa yang melakukan sedemikian, cepat-cepatlah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Luqman ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada mengingatkan bahawasanya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, sesungguhnya mempersekutukan Allah dengan yang lain adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi mempersekutukan Allah dengan yang lain itu bukan sahaja dia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu Allah tu Tuhan yang satu, tapi dia menyembah yang lain. Tetapi juga dia menyamakan sifat-sifat Allah dengan yang lain, ataupun dia tidak menerima sehinggalah dia menyalahkan takdir dan juga menyalahkan Allah, sehinggalah dia secara tidak langsung mengatakan Allah ni tidak pandai menguruskan manusia, menguruskan alam dan sebagainya. Jadi ini juga termasuk perkara-perkara yang boleh mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu Allah mengingatkan bahawasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar di antara kezaliman-kezaliman yang lain yang manusia melakukan, kerana Allah itu berhak untuk dimuliakan, Allah itu berhak untuk diagungkan, Allah itu berhak untuk ditauhidkan dan juga diesakan, tidak boleh disamakan dengan yang lain. Itulah kekotoran, kezaliman yang besar yang kita lakukan terhadap diri kita dan juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zalim itu bukanlah perkara yang kita katakan, kita ingat perkara yang kejam. Perkara yang zalim itu perkara yang khianat. Jadi perkara yang zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi Allah itu, kita katakan di sini, tempatnya untuk kita sebagai makhluk adalah mengesakannya
tetapi kita tidak mengesakannya, ini dah termasuk kezaliman yang besar. Jadi yang kedua, yang di mana saya dah janjikan 2 minggu akan datang, itu pada hari ini saya akan kongsikan tentang dosa besar yang selanjutnya, iaitu sihir. Sihir adalah dosa di antara dosa-dosa yang besar, kerana daripada seseorang yang mengamalkan sihir ataupun percaya kepada sihir ataupun seseorang yang berkhidmat untuk sihir, dia boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sihir ini, it will leads to syirik. Jadi sebab itu, kalau boleh kita tinggalkan sihir kalau ada sesiapa yang mengamalkan ataupun sesiapa yang ambil khidmat orang-orang yang mengamalkan sihir. Jadi di sini saya akan kongsikan beberapa pendirian Islam berkenaan dengan sihir, itu maksud sihir, apakah yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang sihir, apakah yang dinamakan sebagai jenis-jenis sihir, dan juga tentang tanda-tanda tukang sihir ataupun dukun, yang di mana sesiapa yang mempunyai apa-apa persoalan boleh ditanyakan pada ruang komen. InsyaAllah pada minggu akan datang saya akan kongsikan jawapannya kalau saya ada jawapannya. Kalau tidak pun saya akan jawab saya tidak tahu. Okey. Jadi apa yang saya nak tumpukan sekarang ini tentang pengamalan dan juga pentakrifan sihir lah. Lebih kepada itu, okey, daripada tentang bagaimana untuk meruqyahkan ataupun untuk jampi bacaan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita baca untuk keluarkan diri kita daripada sihir. Kerana ini tentang pengenalan terlebih dahululah yang kita nak tumpukan tentang sihir, supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada kita melakukan dosa besar ini. Jadi sesiapa yang terlibat dengan dosa besar ini, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang pertama sekali tentang pentakrifan ataupun definisi. Definisi sihir. Apakah yang dimaksudkan oleh sihir? Di sini saya akan membawa pelbagai ataupun beberapa definisi pengenalan pentakrifan tentang sihir itu tersendiri. Yang pertama sekali, sihir itu adalah amalan yang dengannya mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuan daripadanya. Jadi sihir ini secara umumnya adalah kita minta bantuan daripada syaitan. Mintakan bantuan daripada syaitan dan untuk mendekatkan diri kita kepada syaitan. Sedangkan apa yang Allah perintahkan adalah untuk kita menjauhkan diri kita daripada syaitan, meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sihir. Dia adalah complete opposite daripada apa yang Allah suruh kita buat. Jadi inilah maksud sihir. Kalau sesiapa yang mendekatkan diri kepada syaitan untuk mendapatkan bantuannya, maka dia telah melakukan sesuatu dosa yang besar, dan cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir ni kadang-kadang dikenali di dalam bahasa Inggeris sebagai magic. Okey, ada yang magic pula, yang dibahagikan pula black magic, ada yang normal magic. Okey, jadi sebenarnya sihir ini tidak ada yang kita katakan yang normal ataupun yang black. Okey, semua sihir itu adalah jahat. Semua sihir itu adalah merupakan bantuan daripada syaitan, dan misinya, matlamatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada syaitan. Dan syaitan ini misi dan matlamatnya adalah untuk menyesatkan manusia. Jadi dia akan buat apa sahaja yang dia boleh buat daripada permintaan manusia, lebih-lebih lagi untuk menjauhkan seseorang hamba Allah itu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala tersendiri. Jadi yang kemudian maksud sihir juga ialah ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan ataupun ditulis ataupun dibuat sesuatu yang mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh orang yang disihir ataupun terhadap hati dan akalnya tanpa menyentuhnya secara langsung. Jadi di sini tentang ikatan, jampi, perkataan yang dibaca ataupun yang ditulis di atas kertas ataupun yang dibuat sesuatu yang boleh mendatangkan akibat buruk ataupun mudarat kepada orang yang disihir.
Jadi ini maksudnya sihir. Seseorang yang buat sesuatu ikatan seperti tangkal, azimat, jampi, bacaan-bacaan yang tidak ada, kita katakan kita pun tak faham bacaan-bacaannya, ataupun bacaan-bacaannya tidak mengandungi ayat-ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sebetul-betulnya. Okey, yang sebetul-betulnya maksudnya bukan semua di dalam Al-Quran itu adalah syifa, adalah penawar untuk sihir. Okey, kadang-kala kita hanya mengambil potongan ayat itu yang kita sangkakan adalah untuk melawan sihir. Kemudian bila dibacakan kita ingatkan itu adalah amalan yang betul. Seperti mana amalan yang popular yang saya lihat di beberapa video, sama ada di seberang tambak ataupun di sini di Singapura ini tersendiri, yang mengamalkan sebagai contoh yang mengatakan kalau sakit pinggang, kalau sakit kaki, amalkan doa ini, amalkan firman Allah ini, wa iza batashtum jabbarin. Jadi itu adalah sesuatu yang ayat Al-Quran yang disalahgunakan. Jadi orang awam yang tidak mengetahui apa-apa, yang ingatkan bahawasanya ustaz ini ataupun seseorang ini yang berpakaian seperti ustaz, dia melontarkan ataupun dia mengucapkan kata-kata ayat Al-Quran, mungkin dia benar. Padahal kalau kita lihat kepada maknanya dan konteks ayat itu diturunkan, mungkin dia berbeza seperti apa yang diamalkan. Jadi inilah kita kena sebabnya kita kena faham apa yang dibacakan di dalam Al-Quran. Tapi jangan pula kita mendengar kononnya ini adalah perkataan-perkataan bahasa Arab. Kita ingat semuanya betul. Kerana tukang sihir pun ada yang daripada kalangan bangsa-bangsa Arab. Dia daripada apa-apa bangsa sekalipun dia ada. Jadi inilah kita kena tahu apa dia ciri-ciri dia, tanda-tanda dia daripada tukang sihir. Kemudian yang mana maksud sihir juga adalah mantra. Mantra ni adalah jampi, bacaan-bacaan, hai mambang sana, wahai mambang sini, ataupun tangkal yang digunakan oleh tukang sihir sebagai bentuk pengabdian kepada syaitan untuk mencelakai, mendatangkan mudarat orang yang hendak disihir. Sesiapa yang tujuannya untuk disihirkan, jadi dia nak sihir ini bukanlah satu tujuan yang baik. Bukan satu tujuan yang baik. Walaupun ada nanti tentang apa ni, yang tentang ciri-ciri ataupun jenis-jenis sihir yang saya nak kongsikan. Antaranya sihir pengasih. Walaupun tujuannya adalah untuk dia datangkan kasih sayang, tetapi dia punya, kita katakan, objektif syaitan tu tidaklah baik kepada manusia. Tak baik. Kita tahu yang mana pada dia punya outcome dia ataupun dia punya natijah dia akan mendatangkan kesan yang tidak baik kepada orang yang disihir ataupun kepada orang yang mengambil khidmat sihir itu tersendiri. Dia akan menjadikan yang tidak baik, melainkan seseorang itu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang mana maksud sihir jugalah. Jadi sihir juga adalah bermaksud di sini adalah mantra-mantra yang dibacakan oleh tukang sihir untuk memudaratkan ataupun membahayakan orang lain. Di antara pengaruh sihir ada yang sampai terbunuh, ada yang sampai jatuh sakit, ada yang sampai hilang akal. Ada juga yang pengaruhnya sampai seseorang begitu cinta kepada yang lain, ataupun yang pengaruhnya sehingga seseorang itu membuatkan benci kepada yang lain. Ini di antara jenis-jenis sihir itulah seperti sihir tafrik, pemisahan, penceraian. Sihir mahabbah, itu sihir cinta. Jadi ini adalah tujuan dia. Dia jumpa tukang sihir, tukang ubat, tukang dukun yang tidak, kita katakan, bukan tidak bertauliah sahaja, tetapi yang jauh daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan itu juga pada penghujung video ini saya akan kongsikan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang tanda-tanda tukang sihir, supaya kita dapat mengelakkan diri kita. Kita ingatkan kita jumpa tukang ubat, kita dah dalam keadaan yang terdesak, kita jumpa tukang ubat, kita ingatkan betul-betul dia adalah tukang ubat. Kerana kita dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang tersepit, kita nak keluarkan diri kita daripada penyihiran.
seseorang itu terhadap diri kita ataupun terhadap orang yang kita sayang. Lepas itu pula ada orang yang recommend, okey, jumpa orang ni. Okey, kita pula jumpa dia, kita tengok dia pakai songkok, kita tengok dia pakai sarpan, kita tengok dia mungkin pakai songkok putih, songkok haji ke dan sebagainya. Okey, kita ingatkan dia adalah orang yang baik, yang ingin membantu. Jadi di sini kita perlu ingatkan ada juga tanda-tanda yang daripada pengamalannya ataupun cara-cara perubatannya yang membuatkan dia itu adalah tukang sihir ataupun dukun ataupun bomoh, walaupun daripada segi pemakaiannya adalah berbeza. Sebab itu kita jangan terpedaya daripada segi appearance ataupun keterampilan, penampilan seseorang itu. Jadi bukan juga kita menjadi judgemental lah kepada seseorang, tetapi kita kena berhati-hati dan kita tahu apakah itu amalan dalam syariat Islam yang dibenarkan dan juga yang tidak dibenarkan. Jadi ini adalah antara maksud-maksud sihir. Jadi di sini tentang sihir ni dalam Al-Quran kita boleh baca daripada surah Al-A'raf daripada ayat 104 hingga ayat 126 tentang kisah Nabi Musa. Tentang kisah Nabi Musa, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah pengutus daripada Tuhan sekalian alam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk bertemu kepada bapa angkatnya iaitu Fir'aun, untuk dia bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hentikan kezaliman-kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain dan juga terhadap dirinya sendiri. Jadi dalam ayat ni kita tahu tentang kisah Nabi Musa yang di mana berdepan dengan kuncu-kuncu Firaun, di antaranya adalah daripada ilmu penyihiran. Disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Musa dan memberikan dia mukjizat supaya dia dapat mengalahkan sihir-sihir mereka. Dan ini adalah bukan untuk menunjukkan kekuatan Nabi Musa, tetapi untuk bantu Nabi Musa dalam menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada penghujung ayat tu, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin, iaitu Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina, limpahkanlah kesabaran kepada kami, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam, iaitu berserah bulat-bulat kepadamu ya Allah. Jadi ini kalau kita nak tahu tentang sihir yang berada di dalam Al-Quran. Begitu juga tentang apa yang dikisahkan tentang Harut dan Marut. Jadi itu yang mana saya tak kongsikan pada hari ini. Saya nak kongsikan lebih kepada Islam menolak amalan sihir dan mengajarkan orang Islam untuk meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan sihir. Jadi Islam itu menolak sihir, maknanya pengamalan sihir itu adalah haram. Sesiapa yang berjumpa tukang sihir juga adalah haram. Siapa yang mengambil khidmat mereka juga adalah haram. Jadi kita juga diminta supaya memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan sihir. Ada juga bacaan-bacaan yang saya akan kongsikan, mungkin bukan pada hari ini kerana waktu yang tidak mengizinkan, mungkin pada minggu hadapan insya-Allah. Sama-samalah kita tonton video inilah sama-sama. Seperti mana yang saya katakan, sesiapa ada persoalan, mungkin saya tidak akan jawab pada hari ini, mungkin pada minggu akan datang insya-Allah. Kalau saya jumpa jawapannya, kalau tidak pun saya nak minta maaf banyak-banyak kerana saya bukanlah ahlinya di dalam bab ini. Cumanya saya tahu tentang apa yang Allah sebutkan tentang sihir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi warning lah, amaran kita tentang pengamalan sihir. Jadi apakah hukumnya jumpa tukang sihir untuk ubati sihir? Bermaksud seseorang itu dia kena sihir. Macam mana dia tahu kena sihir? Orang bilang dia lah dia kena sihir. Ataupun mungkin daripada segi perbuatannya, percakapannya, daripada segi pemikirannya dah menjadi tidak normal. Tidaklah seperti biasanya. Jadi ini adalah yang di mana dia telah menganggap dirinya kena sihir, ataupun ahli keluarganya menganggapnya dirinya kena sihir. Jadi dia nak menghilangkan sihir, kemudian dia jumpa juga tukang sihir. Jadi apakah hukumnya? Hukumnya boleh tak melawan sihir ini dengan sihir? Jadi di sini hukumnya haram untuk pergi kepada tukang sihir, sama ada untuk melakukan sihir ataupun pengubatan sihir. Jadi haram.
Okey, orang yang nak sihirkan orang tu haram. Okey, orang yang kena sihir kemudian jumpa tukang sihir pun haram. Okey, jadi dua-duanya haram. Macam mana pula nak melepaskan diri kita daripada sihir? Minta perlindungan Allah, mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada juga ustaz-ustaz yang memberikan khidmat ruqyah, ustaz-ustaz yang kita tahu yang terkenal, yang ada pengamalan-pengamalan mereka tersendirilah. Jumpa dia lah. Okay? Jangan, kalaupun kita tengok daripada jumpa seseorang itu yang mungkin kita dengar daripadanya, mungkin kita pun pertama kali. Okay? Sebab itu saya akan kongsikan tentang tanda-tanda tukang sihir. Okay? Supaya kita tahu yang di mana walaupun kita tak ada knowledge tentang sihir ini, kita nak lepaskan diri kita daripada sihir, tapi at least kita tahu bahawasanya orang yang ni mengamalkan benda yang salah. Okay? Jadi maka semua itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW adalah salah satu jenis syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah keyakinan dengan mengetahui yang gaib ataupun pengobatan penyakit melalui perantaraan selain Allah Subhanahu wa taala. Okay? Jadi perkara-perkara gaib. Gaib itu apa? Perkara gaib itu perkara yang kita tak nampak, yang kita hanya dengar. Dengar pun kita tahu daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Okay? Jadi itu yang disebabkan di sini. Okay? Sihir itu boleh membawa kepada syirik. Sihir. Sebab itu pun disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhkanlah diri kita daripada 7 dosa yang amat membinasakan. Yang pertama sekali Nabi sebutkan asyirku, syirik. Yang kedua Nabi sebutkan as-sihr. Lagi itu sihir. Kerana sihir boleh membawa kepada syirik. Okay? Jadi inilah yang di mana haramlah untuk seseorang jumpa tukang sihir. Di sini ada 2 hadis Nabi SAW yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertama sekali, Nabi katakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylatan. Okay, sesiapa yang mendatangkan arrafan, itu tukang ramal, dukun. Fasa'alahu, dia bertanya kepadanya. Dia datang, jumpa, tanya. Apakah natijahnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Dia maka tidak diterima. Lam tuqballahu salatun, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala solatnya selama 40 malam. Jumpa je. Jumpa pun tak boleh. Jumpa, kalau kita katakan dia members, kita tahu dia tukang sihir, kita pun kena nasihatkan. Kita kena nasihatkan jugalah. Okay? Tapi ni jumpa, kita nak tanyakan dia kepada sesuatu lah. Tentang telik, okay? Tentang nasib, okay? Tentang nak sihirkan orang. Itulah yang di mana Rasulullah katakan tidak diterima solatnya selama 40 malam. Okay, kenapa disebutkan khususnya solat? Sebab solat adalah amalan yang pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan-amalan lain Allah pandang nanti. Amalan solat dulu Allah tengok dulu. Okay? Jadi disebabkan itu amalannya tidak akan diterima selama 40 malam. Panjang tu 40 malam. Cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya je, datang tanya je. Okay? Jadi ini datang tanya je. Kemudian kalau datang tanya dan percaya, ada disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sebutkan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal, tukang telik, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya. Oh, betul. Okay? Dia datang kepada ahli nujum. Okay, ahli nujum tu bawa lah semangkuk air. Lepas tu ahli nujum tu kata, kambingnya dekat sini, lembunya dekat sini. Okay? Lepas tu dia katakan, mana ada tu? Saya tak nampak. Tak nampak, maksudnya pendek umur. Oh, percaya pula. Dia percaya pula. Dia katakan di sini percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita nujum Pak Belalang tu adalah sesuatu yang di mana menjadi peringatan bagi kita supaya tidak diperbodoh-bodohkan. Jadi ini berkenaan dengan kita percaya. Kemudian ada yang mungkin kadang-kala members kita bawa, dia kata ini tukang sihir nombor 1. Kau kalau jumpa dia guarantee result tip top kau dapat. Jadi kemudian pula yang mana member dia ini menjadi endorsement daripada tukang sihir ini ataupun tukang ramal ini, dia menjadi tukang backup. Dia katakan inilah, takkanlah Tok Lebay ni nak tipu, takkanlah Tok ni nak tipu, Tok Bomoh ni nak tipu. Dah ramai dah orang yang dia ubat, dah ramai dah orang yang berjaya. Jadi inilah yang di mana kita kena hati-hati. Jadi ini juga berkenaan dengan di sini juga adalah tentang, ada juga yang ulama yang mengatakan tentang kalau kita baca perkara-perkara di dalam majalah sebagai contohlah tentang ramalan. Ramalan bintang. Ramalan bintang ni tentang zodiak lah. Ramalan bintang, orang ni lahir bulan berapa, inilah nasib dia pada hari ini, inilah lucky numbers dia, inilah lucky colors dia, inilah tentang ketentuan dia pada hari ini. Maka itu juga adalah di antara man ata arrafan fasa'alahu falam ataupun alam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Jadi sebab itu kita kena hati-hatilah dalam kita baca majalah juga. Majalah apa juga ialah majalah. Ada orang baca lagi tentang majalah Idis. Jadi itu tentang majalah, apa-apa sahaja majalah yang kita baca. Oh, ini Sagittarius, ini Scorpio, ini dan sebagainya. Percaya pula tentang ramalan ini, tidaklah diterima solatnya selama 40 malam. Sebab tu kena hati-hatilah dalam bab inilah. Jadi di sini tentang jenis-jenis sihir yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang apa yang jenis-jenis sihir, apa yang diorang selalu sihirkan kepada orang lain. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis sihir. Yang pertama sekali, yang paling popular adalah sihir tafrik. Sihir tafrik ini adalah sihir pemisah, nak memisahkan. Pemisahan ini selalunya pemisahan adalah di antara suami dan juga isteri. Juga pemisahan tentang rakan niaga lah, ataupun rakan kongsi niaga. Jadi misi utama daripada sihir ini adalah untuk mencerai-beraikan, menggagalkan dan juga menghancurkan harmonisasi sebuah hubungan sosial manusia, baik antara ayah dan ibu, bapaknya ataupun ibu dan bapaknya. Akad bisnes, bisnes jual beli ataupun perniagaan, hingga menceraikan pasangan suami isteri yang sah. Jadi disebabkan itu di antara hukum yang di mana ada negara yang mengamalkan hudud seperti di Arab Saudi, kalau seseorang itu mengamalkan sihir dan lalu dia ditangkap sedang mengamalkan sihir, maka hukumnya adalah hukuman matilah. Disebabkan sihir ini dia boleh memisahkan antara masyarakat. Antara masyarakat ini bermaksud suami, isteri, ayah dan ibu, anak dan ibu bapa, dan juga dan sebagainya lah. Jadi inilah bahayanya lah. Disebabkan itu sesiapa sahaja yang ditangkap, ada jugalah berita-berita, ada juga berita ni berita yang benar lah, yang mengamalkan, dia sedang mengamalkan lalu ditangkap, maksudnya tangkap basah lah di tengah amalkan tu, maka dia boleh dihukum matilah mengikut undang-undang negara itu. Jadi disebabkan itu sihir ini adalah perkara yang sangat-sangat bahaya, jangan amalkan. Suami isteri boleh bercerai. Yang di mana rakan niaga boleh dikatakan ada yang perniagaan yang terbantut. Itu yang mana sihir penutup. Sihir penutup ni juga benar. Bahawasanya ada orang yang berniaga, dia dah berniaga dah lama dah. Kemudian perniagaannya tiba-tiba merosot, disebabkan orang tak nampak kedai dia.
Okey, bukan perniagaan dia merosot disebabkan performance ataupun disebabkan cara berniaga dia tu tersendirilah. Kadang-kala kita jangan salahkan sihir 100% lah orang yang berniaga ni. Okey, hari ni aku tak dapat banyak untung lah dan sebagainya. Kadang-kala mungkin makanan ataupun khidmat yang kita berikan ataupun marketing kita tidak betul. Jadi itu yang disebabkan kita kena belajar ilmu keusahawanan. Okey. Jadi di sini juga kita jangan salahkan sihir 100% lah. Tapi kadang-kadang memang cerita ni benar. Okay? Yang di mana ada kenalan yang saya kenal, dia buka kedai dia dah lama dah. Tapi orang tak nampak pun kedai dia buka. Okay? Orang tengok kedai dia tutup je. Sampaikan orang tanya dia, hari ni kau tak berniaga ke? Ataupun minggu lepas aku lalu kat kedai kau, tengok tutup, kau tak berniaga ke? Bila tu? Hari-hari aku buka kedai. Jadi itulah yang di mana sihir penutup. Okay? Dia nak menghancurkan bisnes orang, okey, perniagaan orang. Okey, jadi ni kita kena hati-hatilah. Okey, sebab itu dengki ni kita kena buang jauh-jauh. Kita kena buang dekat laut, kita kena tanam dia jauh-jauh, kalau boleh hancurkan, letupkan dengki ni. Okey, jangan sampai dengki kita ni boleh memudaratkan orang lain. Okey, disebabkan kita ada hasad, disebabkan kita nak jatuhkan seseorang, kita resort ataupun kita pergi untuk mendapatkan tukang sihir. Okey, dan ini bukan sahaja kita katakan, kalau kita tengok cerita-cerita hantu, okey, dia kata the devil will take your soul. Di sini bukan dia take our soul literally, okey, tetapi mungkin kita akan bersama dengan syaitan di dalam alam neraka lah. Itu yang syaitan inginkan lah. Okey, sebenarnya teman, okey, di neraka. Jadi disebabkan itu kita kena hati-hati, jangan sampai kita punya hasad, kita punya dengki terhadap seseorang boleh menyebabkan penceraian antara suami isteri, boleh menyebabkan bisnes ataupun perniagaan seseorang itu menjadi tutup. Okey, disebabkan dengki. Jadi dengki kita puas hati kita puas, tapi iman kita hilang. Jadi itu kita kena hati-hati dan kita kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum nyawa kita melayang. Okey, jadi ini berkenaan dengan sihir tafriq, itu pemisah. Okey, kemudian tentang pemisah ni, okey, berpisah ni, bercerai ni, syaitan sangat-sangat suka, okey, kepada suami isteri yang bercerai. Okey, di sini ada di dalam satu hadis Nabi SAW daripada riwayat Imam Muslim rahimahullah, daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud sesungguhnya singgahsana iblis. Maksudnya istana iblis. Iblis ada istana di atas laut. Okay, dia mengutuskan para pasukannya, iaitu para kuncu-kuncunya. Maka syaitan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melaporkan. Okay, jadi syaitan ni, okay, syaitan tu adalah kuncu-kuncu iblis lah. Iblis tu kita tahu adalah raja syaitan. Okay, jadi raja dia mesti ada tentera, dia mesti ada pasukan. Okay, mesti ada orang bawahan. Okay, jadi orang bawahannya itu adalah syaitan lah, yang bawah-bawah dia. Dia akan melaporkan kepada rajanya ataupun ketuanya, buat report. Okay, buat report lah, apa yang kau dah lakukan pada hari ini. Dia kata, aku dah goda orang ni, dah goda orang tu dan sebagainya untuk dia melakukan dosa. Aku dah bisikkan dekat dia, okay, untuk dia melakukan dosa ini dan sebagainya. Kemudian iblis ini mengatakan, kamu belum melakukan apa-apa. Kau just setakat goda je, kau belum buat apa-apa pun. Jadi di sini juga, okay, datang yang lain yang melaporkan, syaitan yang lain yang melaporkan, aku menggoda seseorang sehingga kan ketika aku meninggalkannya, dia telah berpisah, iaitu dia telah jatuhkan talak, bercerai dengan isterinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik syaitan adalah kamu. Jadi itulah yang di mana dua agenda utama iblis, syaitan. Yang pertama syirik, nak menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bercerai. Okey, penceraian. Okey, penceraian yang di mana daripada suami isteri yang sah lah. Okey, jadi bukan matai break up ke apa, bukan. Itu bukan kerja syaitan lah. Okey, kerja syaitan memang untuk kita bermatai. Okey, jadi ini berkenaan dengan berpisahnya suami isteri, bertengkarnya suami isteri. Okey, disebabkan itu kita kena hati-hati. Dalam rumah tangga kena terbitkan iman, kena jadikan syurga di dalam rumah. Okey, kena ada kasih sayang.
Okey, jangan sampai pertelingkahan, pergaduhan yang disebabkan yang sedikit aja. Okey, yang tentang ubat gigi aja sebagai contoh. Yang tentang mungkin tentang belacan aja sebagai contoh. Tentang masakan aja sebagai contoh boleh mengakibatkan penceraian. Jadi inilah yang di mana iblis kata, oh dia ni dah buat, syaitan ni dah goda benda yang besar. Sini duduk sebelah aku, sini duduk dekat dengan aku. Okay? Jadi ini dua misi agenda utama syaitan. Okay? Jadi ini kena hati-hatilah. Sebab apa? Sebab Nabi dah katakan. Kemudian sihir yang selanjutnya adalah sihir mahabbah, pengasih. Pengasih lah. Jadi di sini tentang pengasih ni, okay, ataupun yang lebih dikenali sebagai minyak dagu dan sebagainya. Jadi ini kita kena hati-hati jugalah. Okay, sihir ni berkaitan dengan masalah cinta. Okay, pengasih. Kalau kita tengok dalam dunia Melayu, minyak dagu, nasi tangas dan sebagainya lah. Ini adalah sihir pengasih. Okay, walaupun diikat orang itu dengan kasih sayang, tetapi diikat dia dengan cara yang salah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adalah semua sihir yang berkaitan dengan masalah cinta. Okay, kerana dia nak ikat suaminya, kerana dia nak ikat isterinya, kerana dia nak pikat perempuan itu yang mana dia tidak layan kehendak dia. Jadi sihir ini bertujuan untuk memunculkan rasa cinta. Tiba-tiba orang tu yang tak layan dia tiba-tiba rasa cinta disebabkan ada amalan minyak pengasih yang digunakan. Okay? Ada juga yang masih mengamalkan ni. Saya lihat, saya scroll dekat carousel pun ada juga yang jual. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okay, kalau ada yang berniat untuk beli tu haraplah jangan. Haraplah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, berdoa kepada Allah. Kalau kita nak orang itu sayang kepada kita, doa kepada Allah dan usahakan apa yang kita boleh usahakan mengikut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jodoh kita, jodohlah adalah. Okey, sedangkan usaha kita usaha yang ikhlas dan sebagainya, doa kepada Allah. Jadi ada jodoh kita. Okey, kalau tidak ada pun ada mungkin yang lain. Okay, tapi jangan sampai sehinggakan kita minta bantuan syaitan. Ini sangat-sangat bahayalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay? Jadi kemudian sihir ta'til az-zawaj, itu sihir penghalang jodoh. Sihir ini bertujuan untuk menghalangi jodoh yang baik dengan masukkan ke dalam tubuh muslimah ataupun mengintai dan mengubah pandangan setiap lelaki yang mendatanginya untuk melamarnya. Okay, jadi ini adalah untuk orang yang nak dikatakan dia nak melamar. Okey, Sarip Dul ni nak melamar Cik Salmah. Cik Salmah ni tak layan dia. Kemudian Sarip Dul ni pula jumpa dengan bomoh. Okey, kemudian orang yang nak melamar dia ini tengok je Cik Salmah ni macam tak inginlah, buruklah dan sebagainya. Jadi ini adalah sihir ta'til az-zawaj. Okey, kemudian sihir marid, iaitu sihir sakit. Sihir ni bertujuan untuk menyakiti secara terus-menerus di salah satu anggota tubuh, saraf, lumpuh di salah satu organ tubuh dan tidak berfungsi salah satu panca inderanya secara terus-menerus. Walau bagaimanapun kalau didapati ini adalah di antara, kita katakan, memang daripada segi perubatan, medical, memang dia ada penyakit tu, memanglah penyakit tu. Okay, tetapi ada juga yang menggunakan sihir untuk menyakiti orang lain. Okay, dan ada juga sihir-sihir yang lain untuk dia benefit diri dia sendiri. Okay, seperti sihir pelaris, okay, dan sebagainya lah. Okay, untuk melariskan perniagaannya melalui sihir. Okay, kita tahu kalau nak melariskan perniagaan adalah melalui marketing, melalui cara kita khidmat, customer service. Okay, benda yang kita ataupun produk yang kita kedepankan adalah produk yang quality. Jadi itu bukan sihir. Okay, itu yang di mana marketing lah. Okay, jadi ini berkenaan dengan sihir. Okay, kemudian pula tanda-tanda tukang sihir. Jadi saya ada beberapa minit lagi ni nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Harap kita dapat sama-sama kita dapat mengambil maklumat-maklumat ini supaya dapat jauhkan diri kita daripada tukang-tukang sihir ataupun dukun. Okey, di sini. Okey, yang pertama sekali antara tanda-tandanya adalah seseorang itu bertanya kepada orang yang sakit. Selalunya bila orang yang datang jumpa tukang ubat ni, okey, tukang ubat ni bermaksud dukun lah. Okey, dia orang yang sakit lah, dia datang kepadanya. Kemudian bila orang yang tukang ubat ni, okey, tukang ubat yang salah ni,
Okay, dia akan tanyakan kepada pesakit dia, okay, tentang nama dia. Nama kau siapa? Lepas tu, nama mak kau siapa? Mak kau. Nama mak kau siapa? Dia tak tanya nama bapak, dia tanya nama mak. Jadi ini yang di mana bila ini pengalaman, okay, pengalaman yang di mana saya sendiri saya tak tahu yang saya temankan seseorang ni dia jumpa tukang ubat yang salah. Saya sendiri tak tahu. Okey, kalau saya tahu memang saya apa ni dikatakan saya memang cepat-cepat saya tidak jumpalah. Memang saya tak jumpa. Okey, tapi disebabkan kadang-kala ada di kalangan orang-orang tua kita, ibu bapa kita ataupun makcik-makcik kita, dia kata kau jumpa tukang ubat ni. Tukang ubat ni bagus, kenalan aku dah lama, dah banyak orang dia ubatkan. Okey, jadi kita pun tidak mahu memutuskan silaturahim di antara sebabnya ini, kita pun jumpalah. Okey, kita pun jumpa, temankan, jumpa. Okey, kemudian tukang ubat ni bila dia tanya, nama kau siapa? Nama mak kau siapa? Bila kita tanya pula, kenapa nak kena tanya nama mak? Yalah, dah mak kau yang lahirkan kau. Okey, padahal kalau kita lihat tentang dalam Islam, kita dibinkan dengan bin siapa? Binkan dengan bin bapa. Okey, kemudian bila kita mati nanti, kita dibangkitkan dengan nama kita, dengan nama bapa kita. Jadi yang itulah disebabkan kita kena binkan dengan bapa. Jadi syaitan ni dia nak opposite, dia nak melawan Allah Subhanahu Wa Taala, dia suruh binkan dengan ibu. Disebabkan itu juga di antara juga mungkin dalam kita katakan dalam prosedur, yang di mana selepas orang itu ditanam, dikebumikan, kadang-kala dia dipanggil dengan nama ibu, itu adalah perkara yang tidak tepat menurut syariat. Dia kata wahai fulan bin fulanah. Jadi jangan. Binkan dengan bapanya. Itu yang sebenarnya, itu yang apa yang Islam suruhkan. Jadi syaitan ni dia nak melawan agama Allah. Dia nak melawan apa yang diturunkan oleh Allah. Dia katakan, siapa nama mak kau? Bila kita tanya kenapa nak kena mak? Yalah, mak kau yang lahirkan kau. Jadi itulah yang di mana kita dimanipulasikan oleh tukang sihir. Jadi kalau dia dah katakan siapa nama mak kau, angkat kaki jalan sudahlah. Jadi ini berkenaan dengan yang pertama sekali lah, tanda-tanda tukang sihir ataupun tukang dukun. Yang kemudian yang kedua, dia minta haiwan yang tertentu untuk disembelihkan dengan cara yang tertentu tanpa menyebut nama Allah. Jadi minta haiwan-haiwan yang tertentu. Maknanya kau nak berobat ni, kau dapatkan aku kambing hitam, umur dia 3 tahun. Spesifik. Lepas tu ataupun dia katakan dapatkan ayam jantan ataupun ayam betina hitam. Jadi dia very specific. Lepas tu pula dia sembelihnya dengan cara yang tertentu. Iaitu dengan mungkin bukan dengan cara Islam lah. Jadi itu yang dengan tidak menyebut nama Allah. Kadang-kala dia gigit kepala ayam tu sehingga tercabut kepalanya. Ataupun kadang-kala bila dia sembelih tu pun dia tidak menyebut nama Allah. Jadi penyembelihan yang dibenarkan adalah penyembelihan untuk makan, minum, untuk makanan. Menyebut nama Allah. Untuk korban pun menyebut nama Allah. Untuk akikah pun menyebut nama Allah. Untuk nazar pun menyebut nama Allah. Tapi untuk sihir ni dia tidak akan menyebut nama Allah. Dan kadang melumurkan darahnya. Bila dia keringkan, digantungkan ayam itu, dia ambil darahnya, kemudian dia melumurkan darahnya kepada orang yang sakit ataupun tempat yang sakit, ataupun menyuruh untuk melemparkan sembelihan itu, sebagai contoh ayam hitam jantan, itu tersebut ke tempat yang sudah tidak berpenghuni lagi, seperti di perkuburan ataupun di tempat rumah yang dikosongkan, ataupun ke sebuah batu ataupun pohon-pohon yang tertentu. Jadi ini di antara ciri-ciri tukang-tukang sihir. Ataupun dia meminta barang bekas ataupun sisa seperti baju ataupun pakaian dalam ataupun sikat ataupun kerongsang ataupun kuku-kuku ataupun rambut, ataupun paling kurang pun dia akan minta gambar. Dia kata, kau ada gambar tak orang ni? Orang yang kau nak sihirkan ni, ada gambar dia. Jadi sebab itu kita kena hati-hati dalam menyiarkan gambar-gambar kita di dalam alam maya. Jadi di sini tentang gambar ni saya tunjukkan contoh di sini. Contoh ni memang benar berlaku di negara Arab.
Okey, iaitu gambar ni suami isteri dan juga anak. Dia ada perkataan di sini firaq, berpisah. Okey, dengan perkataan talak, bercerai. Okey, perkataan sawad, hitam. Okey, perkataan marad, sakit. Ada perkataan karahiyah, okey, benci. Ada perkataan buka, di sini menangis. Okey, jadi inilah yang di mana tukang sihir, okey, dia tengok gambar tu, dia tanda-tandakan, dia tulis-tuliskan. Jadi itu adalah di antara tanda-tanda tukang sihir. Okey. Jadi ataupun dia minta, sebab tu kuku, okey, kuku kalau kita orang-orang tua dulu kata potong kuku buang betul-betul ataupun tanam kuku tu. Bukan disebabkan tanam kuku tu nak tumbuhkan kuku tu, bukan, takut orang gunakan untuk sihir. Sebab tu pula rambut-rambut yang ada dulu pun orang-orang dulu cakap jangan rambut-rambut jangan bersepah sebab takut kena sihir. Okey. Jadi inilah yang di mana antara tanda-tanda tukang sihir. Kemudian membaca jampi-jampi, rajah-rajah dan kumat kamit dengan ucapan yang tidak difahami. Okey, kalau gambar ni siapa tengok cerita P. Ramlee tahulah. Okey. Dia kata mambang tanah, mambang angin, mambang api. Okey, mambang mabuk minum todi. Jadi di sini tentang membaca gambar-gambar di sini ataupun dia kumat kamit. Okey, kadang-kadang kita tak tahu apa yang dikumat kamitkan, apa yang dibacakan. Okey, jadi dan sebagainya. Jadi itu adalah di antara tukang-tukang sihir. Okey, kemudian menuliskan rajah-rajah ataupun simbol-simbol ataupun huruf-huruf yang terpisah, yang tidak bersambung, ataupun angka-angka, ataupun segi empat maupun lingkaran-lingkaran. Okey, jadi ini termasuk di antara tangkal-tangkal ataupun azimat-azimat yang terdapat di perumahan-perumahan, perniagaan-perniagaan, okey, dan sebagainya yang merupakan di antara sihir. Okey, dan disebabkan ini juga kita kena, kalau ada perkara-perkara ini, benda-benda ini di rumah-rumah anda, di tempat-tempat perniagaan anda, harap kita dapat hapuskan. Okey, kerana ini boleh mendatangkan sihir kepada ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kita pun tak faham apa benda ni. Okey, dia kata tambal ni pelaris. Okey, tampal ni pendinding rumah kau. Okey, siapa masuk rumah kau, siapa dengan niat nak mencuri, tak jumpa pintu keluar dan sebagainya. Jadi ini yang di antara tanda-tanda tukang sihir. Walaupun kita tengok ini kan bahasa Arab. Okey, tak semua bahasa Arab itu kita katakan di sini adalah untuk kegunaan yang betul. Janganlah disebabkan mentaliti kita pakai songkok betul. Okey, pakai baju jubah betul lah orang ni. Kita tengok dia yang di mana bahasa Arab betul. Okey, jadi ini kita kena hati-hatilah, dan juga tidak semua yang pakai songkok tu juga salah. Okey, saya pun pakai songkok, takkanlah saya salahkan juga kan benda ni. Okey, jadi ini berkenaan dengan apa yang kita tahu benar dan yang tipu. Okey, yang hak dan juga yang batil. Okey, kena tahu. Okey, kemudian memberikan kepada orang yang datang kepadanya, baik orang yang sakit ataupun yang lainnya, air yang di dalamnya terdapat lembaran-lembaran yang bertuliskan rajah-rajah dan juga permintaan tolong kepada syaitan. Dia dah tulis benda-benda yang tadi, macam tadi. Okey, lepas tu dia gulung-gulung, masukkan dalam air, lepas tu kata kau minum air ni. Jadi ni benda yang salah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada juga amalan ibu bapa kita, nenek-nenek moyang kita yang dulu yang ada amalkan ini. Okey, dulu kita tak tahu, tak apalah. Sekarang dah tahu, buang dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian memberikan kepada orang yang sakit selembar kain berbentuk segitiga ataupun segi empat yang dibungkus di dalam kulit ataupun dalam potongan logam yang berisi permintaan tolong yang bersifat syirik, angka-angka serta huruf-huruf yang besar maupun yang kecil, kemudian diperintahkan untuk dikalungkan di leher. Okey, ini selalunya tangkal. Okey, yang di mana ada juga di antara anak-anak kecil yang saya pernah jumpa juga. Okey, dia ada pakai gelang hitam, kemudian ada macam segi empat, macam bentuk segi empat itu. Okey, kemudian saya tanya dia jugalah, okey, ini apa dia? Okey, dia kata ini atuk dikasih. Okey, kenapa datuk dikasih? Datuk dia kata supaya dia rajin belajar, dia kuat semangat. Jadi ini adalah tangkal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, lucky charms. Okey, ini bukan dalam amalan kita sebagai orang Islam.
mungkin orang yang non-Muslim tu kita jangan ikutlah dalam perkara-perkara yang salah dalam agama kita. Okey, jadi ini kita kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita anggap benda ni boleh mendatangkan manfaat bagi kita, sedangkan ia adalah boleh mendatangkan dosa yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan-kemurkaannya. Jadi ini kita kena elakkan. Okey, kita ingat kita pakai benda ni pula. Okey, kemudian pula tiba-tiba dengan secara kebetulan rezeki kita tidak terputus-putus, perniagaan makin maju dan sebagainya. Itu yang membuatkan kita makin percaya. Itu adalah ujian tuan-tuan puan-puan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian pula di antara tanda-tanda dukun adalah membaca tapak tangan ataupun cangkir. Okey. Dia kata tea leaf reading lah. Okey. Jadi di sini dia baca tapak tangan, okay? Dia tengok ni jodoh kau panjang, anak kau 4, okay? Laki kau tak lalat sini dan sebagainya. Okay? Jadi ini adalah di antara ramalan. Okay? Jadi inilah yang di mana kadang-kadang ada juga tukang sihir yang mana dikatakan, oh, aku tahu kau tinggal mana, aku tahu rumah kau kat mana dan sebagainya. Kerana macam mana dia tahu? Kerana khidmat daripada syaitan. Syaitanlah yang bagi tahu dia, syaitan yang bisikkan kepadanya. Okey. Jadi itu yang di mana kita kena hati-hati tentang ramalan-ramalan. Dia potong limau. Dia kata, jodoh kau ni baiklah. Jadi macam mana boleh tahu benda ni benda ghaib? Benda masa akan datang. Perkara yang akan datang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, perkara yang akan datang diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitahu oleh Allah kepadanya. Jadi ini yang mana kita katakan orang yang ramal telik perkara yang akan datang, itu semua adalah datangnya daripada syaitan. Okey. Jadi ini yang mana kita kena hati-hatilah. Okey. Kemudian pula yang meminta sesuatu yang aneh yang bertujuan agar tidak boleh dipenuhi, seperti 11 ekor tikus yang ditangkap pada ketika orang tidur siang. Jadi benda-benda pelik dia minta. Jadi dia katakan dia minta tikus yang yatim. Ini saya first time ni saya dengar tikus yang yatim. Okay? Selama ni saya tak tahu pun tikus tu ada anak yatim piatu. Jadi ataupun kera buta. Dia minta benda-benda yang pelik. Okay? Macam Puteri Gunung Ledang minta hati nyamuk. Benda pelik itu. Okay? Jika orang yang sakit tersebut tidak dapat memenuhinya, maka dia akan meminta sejumlah wang yang besar, yang banyak. Okay? Yang di mana dia akan mengesankan kepada orang yang sakit tersebut bahawa wang ini adalah nilai persembahan untuk Raja Jin. Dia katakan minta ayam goreng. Jadi itu dan sebagainya. Dia kata ini pengeras. Okay, pengerasnya mana? Jadi inilah yang di mana kita katakan di antara tanda-tanda tukang sihir. Kalau kita jumpa orang yang berubat, yang betul lah orang yang berubat, kemudian dia charge kita lah. Okay, yang betul, okay, yang berubat yang betul. Ada juga tukar-tukar ubat yang betul, yang benar, yang mengikut jalan-jalan syariat. Okay, kemudian dia minta kita harga bayaran, itu benda yang betul lah. Okay, tetapi kalau dia minta benda yang pelik, lepas tu dia kata tak boleh dapatkan benda yang pelik, datangkan wang yang banyak, seperti dia kata 10,000, 20,000 kau datangkan dekat aku boleh ubatkan. Okay, jadi itu adalah di antara tukang sihir. Ada banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mana mungkin saya tak kongsikan di sini, yang kita dapatkan maklumat-maklumatnya. Okey, yang mana insya-Allah pada minggu akan datang nanti insya-Allah saya akan kongsikan tentang bacaan-bacaan yang boleh kita baca untuk mengelakkan diri kita daripada dikena sihir ataupun untuk mengeluarkan diri kita daripada disihir oleh seseorang. Ada amalan-amalannya yang mengikut panduan syariat. Lagi mengikut panduan syariat, dan juga ada juga yang dibacakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita boleh amalkan. Jadi saya minta maaf kalau ada persoalan-persoalan yang saya belum lagi terjawab. Okey, di dalam komen, ruang komen itu, saya harap sedikit sebanyak ini dapatlah kita dapat manfaat, kita dapat ilmu, kita tahu untuk kita sedari. Okay, supaya kita sedar ini adalah benda perkara yang salah yang pada waktu silam yang pernah kita lakukan. Kita boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima taubat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita daripada sebarang kemudaratan. Okay? Jadi inilah yang di mana saya nak akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allah